Okey, jadi saya balik kepada bidang vokal yang lain ya. Maknanya dalam nyanyian, kalau dalam bidang nyanyian dia bukan semata-mata vokal, suara bukan. Ada ilmu-ilmu lain yang kita kena faham. Maknanya muzik, memahami tentang alatan muzik, jenis muzik, konsep, genre, macam-macam. Style, macam-macam ada. Jadi perkara-perkara ilmu-ilmu yang lain itu yang akan mengangkat nyanyian kita tadi. Dalam vokal yang selalu saya sentuh adalah pernafasan, pengeluaran bunyi di mana suara tu harus keluar daripada mana, dan sebutan serta emosi, interpretation, emosi. Dia sebenarnya membina suara ni kalau dilukiskan, dia seolah-olah kita membina satu banglo 7 atau 8 tingkat. Sampai daripada dasarnya sampailah kepada atapnya. Dia ada dia punya peningkatan. Sebab itu belajar vokal bukan dalam masa yang singkat. 3 minggu nak belajar. Dia boleh. Saya selalu mengambil pendekatan kita permudahkan. Kalau orang nak belajar 3 minggu, kita ajar 3 minggu. Tapi bukan bermaksud 3 minggu tu dah tamat. Teruskan saja. Ya, itu dia. Jadi suara ni memainkan peranan. Jadi bila tiba-tiba lagi bila kita diganggu oleh pandemik, kan, 2020 pandemik, kita nak buat kelas online, guru-guru buat kelas online, bagaimana nak menarik minat pendengar kita, peserta dalam online tadi supaya tidak merasa bosan. Mungkin kalau satu sesi boleh okey lagi. Kalau setiap minggu, bagaimana untuk mengelakkan rasa bosan? Sebab kita sendiri pun bosan. Kalau kita tengok, kalau macam saya lah, untuk pengalaman saya dalam kelas saya secara online, saya memang tak benarkan orang offkan kamera. Kena onkan video tu, kamera tu, untuk saya nampak mata-mata mereka. Sebab mata ni main peranan. Mata ni nak menampakkan sama ada orang memberi perhatian atau orang berada dalam conversation itu ataupun tidak. Mata tu sangat main peranan, ya. Dan energy tadi dapat sustain kelas tu lebih daripada, kalau kata paling pendek pun 2 jam atau lebih. 2 jam atau lebih. Maknanya kadang sampai 2 jam setengah atau 3 jam. Jadi online ni, kelas-kelas secara virtual ni, dia banyak bercakap, kan. Jadi bagaimana untuk membina energi, especially kelas vokal lah. Kelas vokal ni kita kena tahu tentang breathing. Jadi saya kena extra. Saya tak boleh duduk diam. Saya kena extra. Saya kena berdiri, saya kena duduk, macam-macam yang kena saya lakukan. Sebenarnya macam-macam saya lakukan yang saya kongsikan kepada anda semua, bukan kata sebab nak kata saya bagus, bukan. Sebenarnya setiap saat, setiap ketika saya menjalankan vokal ni, sehingga detik ini ketika saya share benda ni dengan anda semua, sebenarnya saya sedang buat eksperimen. Saya sentiasa bereksperimentasi. Macam itulah. Saya sentiasa bereksperimen. Kalau saya buat macam ni, apa jadi? Dan saya mungkin tidak mendapat jawapan di ketika ini. Saya mungkin akan mendapat jawapan apabila apa yang saya kongsikan ni sudah viralkan. Kemudian saya tengok, saya tonton balik. Di situ saya akan mendapat jawapan daripada apa perkara yang sedang saya kembangkan, benakan. Dalam minda saya ni sekarang ada something yang saya nak benakan. Jadi bila saya dengar nanti, saya akan okey, dia jadi ke tak jadi, hanya saya yang tahulah. Saya yang tahu perkembangan dia macam mana. Dan bila perkara itu menjadi baik, akan saya kongsikan. Baik ke tak baik ke akan saya kongsi. Maknanya jangan buat macam ni, kerana bila buat macam ni dia akan jadi tak baik macam ni. Contoh macam itulah. Anda seharusnya buat begini, kerana bila buat begini dia punya hasilnya adalah baik. Benda itu yang saya akan kongsi. Maksudnya baik buruk, selagi dia dapat memberi manfaat pada orang lain, kita guna pakai. Sebab tu kadang-kadang masa kita membesar dululah, ibu ayah kita akan kata
bila tengok orang macam ni jangan kata didikkan. Bila tengok jangan kata orang, jangan mengata orang, nanti kita jadi macam tu. Sebab apabila kita tengok satu keburukan, kita tak mengambil manfaat di sebalik keburukan itu. Maknanya bila kita tengok, kita buat buruk, maknanya kita tohmah dia. Teruknya. Itu yang menjadikan keburukan dia tu akan balik kepada kita. Sepatutnya bila kita tengok benda yang buruk, kita bukan melakukan benda yang buruk lagi. Kita tengok benda buruk, kita akan cakap kesiannya. Kalau kita mampu untuk menjangkau masalah itu, untuk membantu orang itu untuk mengelakkan keburukan itu lebih hebatlah. Kan? Jadi kita tidak akan dapat yang buruk tadi, sebab kita akan mengasihani sahabat kita, mengasihani muslimin muslimat, manusia sekeliling kita. Maknanya kita tak boleh kata teruknya anak si Polan ni. Ini biasa. Teruknya anak. Even saya pun pernah kena ketuk pintu rumah saya. Itu anak awak ke? Kenapa cik? Anak cacat tu kena jagalah. Jangan biarkan kacau, calahkan kereta orang. Saya pernah kena benda-benda macam tu. Tapi pada ketika itu saya tak faham. Tapi saya mencari. Dan saya faham tentang konsep. Apabila kita nampak satu keburukan, kalau ikut Allah kata beristighfar supaya jangan keluarkan benda yang tak elok. Tapi bila saya dah faham, saya olah dengan cara kefahaman saya share. Bila nampak benda buruk, jangan cakap teruknya, jangan. Kita akan cakap kalau perlu kita kesian. Kalau kita boleh beristighfar, lebih baiklah kalau kita keluarkan bunyi astaghfirullahalazim, lagi baiklah. Tapi kalau kita ni kadang manusia ni, kita tak ringan mulut nak sebut-sebut benda macam tu. Jadi kita sebutlah yang baik aja. Allah, kesiannya dia. Macam tu. Kalau kita pandu kereta, sama juga. Kita pandu kereta, orang tak bagi signal masuk, ataupun kita dah bagi signal, orang tak bagi masuk. Apa perkataan yang akan keluar daripada mulut kita? Dia akan keluar perkataan yang macam tu lah. Kita biasa. Saya melalui proses itu. Tapi kalau kita cakap macam tu, perkataan yang kita sebut kepada orang itu akan balik kepada kita. Maka celakalah kita. Itulah benda-benda yang kita kena belajar. Okey, itu melalui vokal tadi ni saya dapat mengembangkan pemahaman dalam banyak perkara. Okey, so dalam menyanyian tadi, tenaga penting, ekspresi penting, body language penting, gesture penting, semuanya penting. Semangat, orang kata roh, soul, semuanya penting. Jadi kalau kita bosan, penatlah nak nyanyi percuma pula kan, nak panggil buat kerja amal kan, percuma kan. So kita pun nyanyi sepohon kayu daunnya rimbun, contoh. Macam mood tu tak dibina, sebab kita fikir alah nyanyi percuma pun, untuk budak-budak sekolah je kan. Nampak tu, itu satu sikap yang pada saya buruk lah. Sebab kita selalu melihat imbuhan-imbuhan ni semata-mata yang kita nampak kat depan mata kita, yang zahir. Kita tak nampak imbuhan yang tersembunyi. Jadi kita boleh bincangkan, mungkin kita boleh bincangkan dari sudut, mungkin saya dapat imbuhan apa-apa ke tidak? Tak dapat lah cikgu, ni percuma je. Okey, saya buatlah. Tapi kita ingat ada imbuhan yang tersembunyi. Tapi kita kena buat dengan bersungguh-sungguh, tak boleh buat sambil-sambil lewa. Maknanya kalau saya kata lagu Sepohon Kayu tadi, walaupun untuk kanak-kanak tadika, kita nyanyi betul-betul, kita pandang mata dia. Sepohon kayu daunnya rimbun. Kenapa nak sampaikan apa ni makcik ni? Apa? Kan? Lebat bunganya serta bunganya. Lebat buahnya kan? Lebat buahnya serta bunganya. Kemudian apa lagi nak sampaikan budak-budak ni? Apa makcik ni cuba cakap ni? Kita kena rasa. Walaupun hidup 1000 tahun. Kenapa? Kalau tak sembahyang apa gunanya? Maknanya, kenapa saya kaitkan dengan emosi itu? Supaya, mampukah kita hidup 1000 tahun? Tak mampu. 100 tahun pun belum tentu. 60 tahun pun tak pasti lagi. Kan? Jadi, takut tak?
Takut. Maknanya walaupun kita hidup 1000 tahun, maknanya kita takut. Bila kita sebut walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi kita rasa takut. Jadi takut tu kita kena pancarkan kepada anak-anak yang mendengar tadi itu, supaya dia orang rasa getaran ketakutan itu, dan ia membolehkan dia dengan mendengar lagu tu, dia pun rasa nak melakukan solat itu. Itu benda-benda yang saya kata dakwah. Dia bukan dakwah kadang jom solat, mari kita solat. Dia tak perlu. Kita menyanyi saja. Contohnya, kasihnya ibu, kan? Kasihnya ibu. Kita nyanyi. Kasihnya ibu membawa ke syurga. Ataupun dengan rindu dengan ibu. Rindu dengan ibu. Kasihnya ibu. Kalau jumpa ibu tu kita peluk. Kita sayang. Kita rindu dengan dia. Kenapa dengan kasih ibu? Membawa ke syurga. Dia akan memberi satu impak yang berbeza pada orang yang mendengar. Saya kira begitu. Sebab saya melihat dari sejarah muzik, sejarah seni lah. Di zaman Nazi, Hitler tak salah saya, di zaman itu ramai orang-orang seni ni dibunuh. Sebab orang-orang seni dapat mempengaruhi rakyat untuk menolak kerajaan ke, menolak itu atas dasar apa? Lakonan, nyanyian yang bersungguh-sungguh. Tapi dia tak sebut jom kita benci Cikgu Siti Hajar. Dia tak sebut macam tu. Dia memberi satu, macam kita kata, Malaysia kita sudah berjaya. Dia memberi kita rasa bangga, kan? Aman, makmur, bahagia. Tapi hari ni kita dengar orang nyanyi lagu patriotik, kita tak rasa benda tu. Dia sedap tapi tak rasa. Dia tak rasa. Macam saya kalau ingat nyanyian lagu Semboyan Angkatan Laut kita, bila saya dengar lagu tu, saya rasa saya memang duduk dalam kapal perang ni, berlayar. Benda-benda macam tu yang perlu ada. Sungguh gemilang negeriku, sungguh gemilang negeriku. Bangga. Itu belum masuk lagi banyak. Sebab ada banyak fasa. Nak senyum ke, nak macam mana ke. Bonda senyum riang, Bahtera Merdeka. Dia bukan lagu sedih. Dia lagu gembira yang membawa kepada rasa terharu. Bonda senyum riang. Nak senyum, tapi air mata menitik kerana terharu. Sebab menerima Bahtera Merdeka. Bukannya Bahtera Merdeka tu hancur. Menerima kemerdekaan. Merdeka, itu yang merdeka, laungan tu merdeka, tapi air mata keluar. Macam mana nak cari dalam nyanyian? Macam mana nak cari? Itu selalu saya tanya. Macam mana nak cari? Gembira, tapi pada masa yang sama orang boleh nampak sebab tu, terharu tu. Itu benda-benda yang kena nak. Sebab itu bila saya mengajar, saya kongsi ilmu ni, saya bersungguh-sungguh, kan? Saya bersungguh-sungguh. Memang saya lelah. Saya sama ada saya balik akan letih betul-betul lah. Macam tu lah. Sebab saya nak sampaikan benda-benda ni yang di mana melalui suara kita, ia dapat memberi suntikan kepada orang yang mendengar. Dia bukan saja suntikan suara mendengar tau. Dia memberi suntikan rasa. Dengar suara tu, you beri rasa. Bukan dengar suara tu dengar sedap, tapi saya nak suntikkan rasa. Yang itu saya boleh jumpa lagi. Susah lagi nak jumpa. Mengeluarkan bunyi dengan menyuntik rasa kepada orang yang mendengar. Menyuntik rasa kepada orang yang melihat. Jadi saya ambil kepada orang cacat pendengaran tadi, saya lihat. Saya bawa orang cacat pendengaran untuk tengok konsert. Untuk tengok. Untuk apa pandangan dia daripada apa yang dia dengar melalui mata dia, dengar melalui perasaan dia. Dia tak dengar melalui telinga. So, dia boleh mendengar melalui rasa dia dan mata dia. Apa? Dia akan komen, bosan. Jadi, saya melihat daripada situ, yang ni bosan. Sedangkan penyanyi tu nyanyi sedap.
Kalau nak kata sedap dengan suara pejam mata sedap, tapi orang pekak kata bosan. Saya carilah kenapa orang pekak tu bosan. Saya cari satu persatu, begini, begitu, begini. Saya buat research lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anta syamsun anta badrun marhaban ya marhaban ya marhaban anta nurun fawqa nuri ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban anta iksirun wa ghali ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban anta misbahus suduri ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya habibi ya Muhammad marhaban marhaban ya marhaban ya arusal khafiqaini marhaban marhaban ya marhaban ya muayyad ya mumajjad marhaban marhaban ya marhaban ya imam al-qiblataini marhaban marhaban ya marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.